Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Dalam video ini, Cikgu Teo akan mulakan dengan bab 5, air dan larutan. Untuk topik pertama, 5.1 adalah agak panjang. Jadi Cikgu Teo akan bahagikan dia kepada beberapa video yang lebih kecil ya. Untuk video ini, kita akan fokus kepada sifat fizikal air. Sebelum kita tengok sifat fizikalnya, kita kena tahu dulu air ini cukup penting. Kenapa? Sebab air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi. Kalau tak ada air, maka hidupan di bumi ini pun tidak dapat hidup. Dan juga permukaan bumi banyak dilitupi oleh air, iaitu lebih daripada 70%. Lebih kurang kalau Cikgu Teo potong bumi ini kepada 4 bahagian yang sama besar, lebih kurang 3 bahagian akan dipenuh dengan air. Hanya 1 bahagian sahaja yang adalah darat. Jadi itulah betapa banyaknya air yang terdapat di bumi ini. Okey. Jadi apakah sifat fizik air tulen? Apa maksud air tulen? Air tulen maksudnya air yang betul-betul air saja. Dalam tu tak ada benda lain. Okey. So sifat fizik yang pertama, air tidak ada warna, tidak ada bau dan tidak ada rasa. 3 sifat fizik ini yang paling senang. Tak ada warna, tak ada bau dan tak ada rasa. Selain daripada itu, air juga akan mula mendidih pada suhu 100 darjah Celsius, iaitu kita namakan sebagai takat didih air. Okey, 100 darjah Celsius. Jangan lupa tulis darjah Celsius unit dia ya. Okey, untuk takat beku pula, okey, iaitu apabila air mula membeku menjadi ais pada suhu 0 darjah Celsius, iaitu takat bekunya. Dan juga bila ais akan mula lebur jadi air pada suhu yang sama sebenarnya. Takat lebur air juga adalah 0 darjah Celsius. Cikgu Teo tahu ini macam tak logik. Macam mana boleh beku dengan lebur pada suhu yang sama? Setakat tingkatan 2, awak hanya perlu ingat takat beku dan takat lebur air adalah sama, iaitu 0 darjah Celsius. Boleh kan? Okey. Untuk ketumpatan air pula adalah 1. Okey. Kebanyakan anak murid Cikgu Teo tak ada masalah, boleh ingat je. Nombor 1 ni, yang paling mencabar adalah untuk ingat unit ketumpatan. Jangan lupa ya, unit ketumpatan air 1 gram per sentimeter padu. 1 gram per sentimeter padu. Cara nak tulis boleh guna garis ini, slash. Okey, tapi kalau tak nak guna slash boleh je. Tapi kat belakang ni sentimeter kuasa 3 tu kena ada negatif. Kalau tak nak guna slash, mana-mana satu betul. Ya, ingat salah satu. Selain itu, air juga merupakan konduktor haba yang lemah dan juga konduktor elektrik yang lemah. Apakah maksud konduktor ni? Maksudnya, haba dan elektrik mengalir melalui air dengan slow. Air ni tak boleh nak alirkan haba atau elektrik dengan baik. Okey, dia lemah. Jadi dia dinamakan sebagai konduktor haba dan juga elektrik yang lemah. Tegangan permukaan pula. Air sebenarnya mempunyai tegangan permukaan yang agak tinggi. Apakah maksud tegangan permukaan? Tegangan permukaan ini adalah daya lekitan yang ada, yang wujud antara molekul air di permukaan air. Okey, apakah daya lekitan ni? Pada slide yang seterusnya Cikgu Teo akan terangkan banyak sikit ya. So, setakat ni daya lekitan antara molekul air di permukaan ini, dia seolah-olah macam molekul air itu dia pegang tangan. Antara molekul air dengan molekul air yang lain, dia macam ada wujudkan satu daya. Seolah-olah mereka ni pegang tangan, menyebabkan permukaan air itu macam ada satu permukaan yang kuat. Dan tegangan permukaan inilah yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak boleh
terapung di permukaan air. Macam dia boleh berjalan atas air pula. Itu disebabkan oleh tegangan permukaan. Selain daripada itu, ada juga tindakan kapilari. Di sinilah daya lekitan dan daya lekatan. So, wujudnya daya lekitan antara molekul air. Cuba tengok sini. Okey, dekat gambar ni, ini yang comel-comel, yang bulat-bulat ini adalah molekul air. Satu ini adalah satu molekul. Antara molekul air dengan molekul air wujud satu daya lekitan. Macam Cikgu Teo kata tadi, macam mereka pegang tangan kan, bukan mereka betul-betul pegang tangan lah ya. So maksudnya molekul air ini ada daya tarikan. So daya lekitan ini adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Okey, so molekul air dengan molekul air dengan molekul air, molekul yang sama antara mereka ada daya tarikan. Itu dinamakan sebagai daya lekitan. Ada juga daya lekatan. Apa dia daya lekatan? Daya lekatan adalah daya tarikan antara molekul yang tak sama, yang berbeza. Contohnya antara molekul air dan juga dinding sel ini. Okey, ataupun dinding xilem. So, terdapat atau wujudnya daya tarikan antara molekul air dan juga dinding xilem ini. So, saling menarik antara air dengan dinding sel dan juga antara air dan air. Tindakan inilah yang akan menghasilkan tindakan kapilari di mana air boleh dibawa dari akar tumbuhan ke daun. Okey, so itu adalah tindakan kapilari. Okey, sekarang Cikgu Teo nak tanya, pernah tak awak semua masak sup atau Maggi? Okey, macam mana kita nak masak? First kita kena didihkan air dalam periuk dulu. Kita tunggu air itu didih. Okey, katakan ini adalah air tulen, air saja dalam tu. Dia akan didih pada takat didih dia 100 darjah Celsius. Kalau kita masukkan benda lain, iaitu benda asing. Perkataan ni benda asing, maksudnya benda asing lah. Okay? Kalau kita masukkan benda lain ke dalam air ini, apakah kesan terhadap takat lebur dan takat didih dia? Pernah tak cuba? Bila kita masukkan ayam ke, Maggi mee ke, dengan perencar dia ke, okay? Apa yang berlaku ialah air itu berhenti mendidih sekejap. Betul tak? Sebab takat lebur dan takat didih air sudah berubah. Sebab kita sudah masukkan benda asing. Okey? Jadi, periuk yang berisi air mendidih dengan lebih cepat kalau berbanding dengan periuk yang berisi sup ayam. Katakan ini dua periuk yang berbeza. Kita didihkan mereka pada masa yang sama. Okey, yang sup ayam ini akan mendidih dengan mengambil masa yang lebih panjang untuk mendidih. Sebab takat didih dia berubah, tidak sama dengan takat didih air sahaja. Jadi, apakah kesan benda asing terhadap air? Kalau ada benda asing, dia akan, nombor satu, akan tingkatkan takat didih air. Contohnya air suling, iaitu air tulen ya. Air suling dengan air laut. Kita tahu dalam air laut ada apa? Dia masin kan? Dia ada garam. Jadi takat didih air tulen adalah 100 darjah Celsius. Tapi untuk air laut dia akan menjadi tinggi. Mungkin 102 darjah Celsius. Untuk takat beku pula dia akan turunkan. Okey, untuk air tulen tadi kita sudah tahu takat beku dan takat lebur dia adalah 0 darjah Celsius. Untuk air laut pula ataupun air yang ada benda asing pula, dia akan jadi negatif, dia akan turunkan. Contohnya air laut mungkin akan beku pada suhu negatif 2 darjah Celsius. Okey, dan dia juga akan tingkatkan ketumpatan air. Okey, so air tulen adalah 1. Kalau air lain, air yang mengandungi benda asing yang lain, dia akan menjadi lebih daripada 1 gram per sentimeter padu. Boleh? Jom kita ulang kaji sedikit. Ini awak telah belajar semasa tingkatan 1 dulu. Air boleh wujud dalam 3 bentuk jirim. Okey, yang pertama boleh wujud dalam bentuk pepejar iaitu ais, cecair iaitu air, dan
Yang ketiga, gas, iaitu wap air ataupun steam. Okey. Apakah nama proses pepejal menjadi cecair? Peleburan. Okey. Apa pula nama proses daripada pepejal terus jadi gas? Dia tidak melalui cecair ya. Pepejal terus menjadi gas, jawapan dia pemejawapan. Okey. Kalau dari cecair jadi gas, ada dua jenis proses yang berlainan, iaitu penyejatan dan juga pendidihan. Okey. Terbalikkan pula macam mana? Terbalikkan, kalau gas jadi cecair, kondensasi. Ini adalah proses apabila cuba awak fikir bila kita buat air Milo Ice. Dekat permukaan gelas tu yang mengisi Milo Ice tu, seolah-olah macam dia akan berpeluh kan. Kat permukaan gelas tu ada titisan-titisan air. Itulah proses kondensasi, di mana wap air di sekeliling gelas itu atau cawan tu akan kondensasi jadi cecair balik. Okey. Lepas tu, apakah proses dari gas jadi pepejal pula? Tadi pepejal jadi gas adalah pemejawapan kan? Sekarang dari gas terus jadi pepejal. Tak melalui proses jadi air, tak melalui bentuk cecair ni. Dari gas terus pepejal, jawapan dia sama juga, pemejawapan. Jadi ke depan dan ke belakang sama nama proses ni ya. Okey. Dari cecair jadi pepejal pula, dari air jadi ais, nama dia pembekuan. Boleh ke boleh? Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.